Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia ialah negara yang terkenal dengan perpaduan dan harmoni walaupun terdapat berbilang kaum. Walau bagaimanapun, isu perkauman merupakan salah satu isu hangat bagi negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. Untuk mengelakkan insiden seperti peristiwa 13 Mei berlaku lagi, kita harus menangani isu yang menjadi punca polarisasi kaum. Sebelum negara kita mencapai kemerdekaan, pihak British mengkhawatiri perpaduan antara pelbagai kaum akan mengancam kedudukan mereka. Oleh sebab itu, dasar penjajah British mengamalkan konsep pecah dan perintah untuk mewujudkan jurang antara kaum dari sudut ekonomi dan polarisasi kaum. Umpamanya, orang Cina tinggal di kawasan bandar dan menjalankan perniagaan atau bekerja sebagai pelumbung, manakala orang Melayu duduk di luar bandar sebagai petani atau nelayan kecil. Tambahan lagi, kaum India kebanyakannya sebagai buruh kasar atau pekerja di ladang. Kaum yang berlainan terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berbeza telah menjadikan kedudukan sosio-ekonomi mereka tidak seimbang. Dasar ini telah mewujudkan kelompok-kelompok etnik dan kesannya interaksi antara kaum adalah terhad. Selain itu, sistem pendidikannya telah dibahagikan kepada 4 aliran berdasarkan etnik iaitu Melayu, Cina, India dan Inggeris, telah memperkuatkan keadaan kepribadian etnik yang telah wujud sebelum ini. Fenomena ini terjadi kerana keempat-empat aliran ini mempunyai kurikulum yang sendiri. Sebagai contoh, sekolah Melayu menekankan keterampilan membaca, menulis dan mengira atas kepulauan peringkat rendah sahaja. Manakala sekolah Cina dan India pula masing-masing berkiblatkan negeri asal mereka. Sekolah Inggeris pula hanya dapat dinikmati oleh orang-orang Cina dan India yang tinggal di bandar-bandar sahaja. Hal ini telah membawa kepada impak buruk dalam pembentukan kaum di Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 telah mengakibatkan kemusnahan harmoni dan kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Seramai 196 kes kematian telah dilaporkan dan sebanyak 9,143 orang telah ditahan. Hal ini telah meninggalkan titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan telah menjalankan beberapa usaha untuk mengatasi masalah ini seperti menubuhkan Majlis Gerakan Negara Magiran bagi menangani isu-isu perkauman, memperkenalkan rukun negara yang merupakan ideologi untuk merapatkan jurang antara kaum, dan dasar ekonomi baru DEB yang bermatlamat untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, di samping untuk menaik taraf kehidupan semua kaum ketika itu. Bagi memastikan peristiwa 13 Mei 1969 tidak lagi berulang pada hari ini, kerajaan perlu memainkan peranan yang penting dengan memastikan mereka yang bertindak mendiskriminasi dan menimbulkan perbalahan antara kaum hendaklah dikenakan tindakan undang-undang yang tegas. Seterusnya, penglibatan komuniti. Kerajaan boleh menggalakkan penyertaan aktif masyarakat dalam proses membuat keputusan dan penyelesaian masalah isu perkauman melalui dialog terbuka dan penyertaan yang melibatkan pelbagai kumpulan masyarakat. Akhir sekali, kerajaan juga boleh mengatasi masalah perkauman dengan mengaplikasikan subjek-subjek kenegaraan dalam sistem pendidikan di Malaysia supaya generasi muda didedahkan dengan sejarah negara, nilai-nilai murni dan adat istiadat setiap kaum. Hal ini penting kerana ia dapat mengajar mereka sikap hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, budaya dan agama. Impaknya, masalah perkauman dapat dikurangkan sekaligus meningkatkan semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan generasi muda. Konklusinya, masalah perkauman di Malaysia perlu dibanteras bagi memastikan negara kekal dalam keadaan yang aman dan harmoni.